pemimpin bukan Islam terutamanya yang menaikkan sentimen kemarahan, dan ramai di kalangan mereka berada dalam DAP terutamanya, dan isu ini juga dipergunakan oleh UMNO untuk menaikkan semangat. Minta komen Ustaz dalam bab ni. Yang pertama, saya melihat begini. Memang masyarakat Melayu agak terbuka. Saya sendiri tak berkahwin dengan orang Melayu, saya berkahwin dengan orang Cina. Tiap-tiap malam tidur dengan perempuan Siam. Saya tak sebut kita ada contoh. memang kita boleh terima tentang penerimaan kepada orang lain dan sebagainya. Tetapi masalah yang berlaku kepada kita ialah orang politik kita, mereka berbahasa dengan dua bahasa yang berbeza. Ketika mereka bertemu dengan Melayu, mereka akan bercakap seakan-akan untuk menjahanamkan Melayu, bukan Melayu. Ketika mereka bertemu dengan bukan Melayu, mereka akan bercakap tentang kedamaian dan sebagainya. Di mana contoh? Contohnya, kita boleh tengok sebagai ucapan sebagai contoh. Sebagai ucapan yang dibuat oleh sebahagian daripada para pemimpin-pemimpin UMNO. Sebelum pilihan raya, selepas pilihan raya, dan sampai sekarang ini bila mereka berada dalam kelompok-kelompok mereka. Maka pada waktu itu mereka akan sebut tentang dan dia bukan sekadar pemimpin-pemimpin DAP. Kita jangan lupa tentang Lim Kim Sai pada perhimpunan di TCPA, perhimpunan yang dibuat Perhimpunan Melayu, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib pada waktu itu sebagai Ketua Pemuda UMNO. Dia bercakap untuk menghantar Lim Kim Sai balik ke negara China, ke tanah besar China. Dan pada waktu itu 1987 itu berlaku penangkapan secara besar-besaran kepada pemimpin pembangkang. Sentimen perkauman itu dimainkan oleh pihak-pihak ini, dan mereka tidak bercakap dengan satu bahasa. Ketika mana berada bersama dengan orang Melayu pun bahasa Malaysia, maksudnya dia cakap dengan nuansa Malaysia. Ketika berada bersama dengan orang Cina pun ataupun dicampur secara umum, kita bercakap betul-betul dengan kehendak Malaysia, dengan kedudukan Malaysia dan sebagainya. Demikian juga berkaitan dengan orang-orang agama kita. Orang-orang agama kita antara yang mempopularkan istilah kapiak laknat. Secara umum menyebut tentang kapiak laknat dan sebagainya. Jadi kalau kita perhati betul-betul, saya boleh akui. Sebab itulah dalam banyak keadaan, terutama lah ni 3 bulan ini, apabila pihak pembangkang tidak menjadikan isu-isu perkauman ini untuk membakar. Sementara kita duduk dalam PKP, hari ini hari yang ke-100, kita duduk dalam PKP ini, tapi dalam masa yang sama, kita tidak mengambil angle yang sama, khususnya para pemimpin Parti Amanah, kita tidak mengambil angle yang sama untuk menyerang atas asas perkauman. Kita kata sebagai contohnya, hari ini, dengan seorang menteri pengangkutan sebagai contoh, bila dia telah melantik semua pengurusi port di Malaysia ini, Penang Port, Kuantan Port dan sebagainya, saya dipahamkan hanya satu sahaja. Kemaman Port itu hanya diberikan kepada YB Ilyas. Kemaman sahaja diberikan kepada pengurusi Melayu. Kita tidak mengambil angle bangsa. Kita tidak bercakap saya tak melihat PH boleh mengambil angle bangsa, sebab kalau ambil angle bangsa nanti DAP marah pula kan? Bukan begitu? Tidak. Ketika yang sama, UMNO diambil ketika mana mereka berkawan dengan MCA. Hak ni yang saya nak sebut, kata bahasa. Tapi UMNO dominan, ya. Tapi bezanya UMNO dominan, betul? UMNO dominan dalam Barisan Nasional. UMNO dominan dalam Barisan Nasional, ya. UMNO dominan dalam Barisan Nasional. Dan dalam Pakatan Harapan, kita memilih untuk tidak ada parti yang menjadi abang besar dan dominan. Sebab itu kita, kalau dalam konteks lah ni, kita tidak mengambil angle bangsa kerana kita bercakap dengan satu bahasa. Kita pertikaikan adalah perlantikan, lambakan orang politik dalam GLC tanpa melihat kepada merit dan keupayaan. Kita bercakap dari sudut itu. Kita tidak bercakap dari sudut bangsa. Tapi ketika mana UMNO mengambil dari sudut bangsa. Okey. Kalau kita nak pergi main isu bangsa, Ustaz Salman, dalam pelantikan baru ni ada beberapa agensi yang tidak pernah terlepas kepada orang Melayu, tidak pernah terlepas kepada bukan Melayu yang sudah ada dapat kepada orang bukan Melayu. Okey, tak apa, kita tinggal. Yang keduanya, watak-watak agresif ni, watak-watak agresif dan ekstrim, dia ada dalam semua parti. Watak-watak yang seumpama ini. Watak-watak yang seumpama ini. Saya tengok sebagai contohnya Dr. Kamarul Yusof kemarin, dia post dalam posting dia mengaitkan nama saya. Lepas tu dia dah padam dah.
Satu ketika tahun 2019 bulan Ogos, saya juga pada waktu itu telah mengkritik Ramasamy dalam isu yang dia bangkit tentang saya rasa tak berapa clear sikit audio. Mungkin Ustaz boleh kita berhenti beberapa saat sebab audio tak. Ya. Okey. Dr. Kamarul tadi. Ya, cerita Dr. Kamarul tadi. Dr. Kamarul telah dia update dalam posting dia semalam. Tapi dia dah padam dah lepas dia mengaitkan nama saya. Dia ambil screenshot tentang satu posting saya pada tahun 2019 yang kita mengkritik watak seumpama Ramasamy. Dan pada waktu itu sudah tentulah kritikan itu agak keras. Saya menjadi pemegang jawatan dah dalam parti pada waktu itu. Saya sebut watak-watak macam Ramasamy, watak-watak macam beberapa orang-orang yang disebut tadi, tambah Murti dan sebagainya, watak-watak ini ada dalam semua, dan kita dalam semua parti, dalam semua kelompok, dan kita susah untuk mengontrol mereka. Minggu lepas kan bila berbicara tentang beberapa watak dalam PAS sebagai contoh, PAS juga kadang-kadang watak-watak yang terlalu agresif dalam PAS itu agak susah untuk dibendung oleh PAS. Saya suka dengan jawapan Ustaz ni, di mana bila Ustaz sebut watak seperti Ramasamy, Wahidah Murti ni adalah watak yang tak baik, resis dan ada di mana-mana. Saya rasa jawapan ini lebih baik daripada jawapan yang dikemukakan oleh pegawai Menteri Agama yang kemudian saya baca dalam Facebook Abu Mishkat, yang mana nada dia berlainan, nada dia lebih kepada mempertahankan. Jadi saya suka jawapan ni, jawapan yang bagus, mengakui watak-watak yang kasar, keras ini ada di mana-mana, itu adil. Soalan terakhir sekali sebelum kita tutup majlis adalah, siapa nak jadi Perdana Menteri ni? DAP dengan Amanah nampak firm bersama-sama. Kami nak tun untuk 6 bulan, kemudian tukar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. PKR ke alamnya sendiri, tak nak tun, warisan tak nak Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi nampak macam DAP dan Amanah ni berkawan dan kekal setia sekata. Jadi siapa nak jadi Perdana Menteri selepas ni? Dan dia tidak menjadi jawapan kepada tajuk kita. Tidaklah. Dia tidak menjadi jawapan kepada tajuk kita. Amanah mengambil sikap secara kronologinya melalui pertemuan pada bulan 3. Sebaik sahaja berlaku pengambilan alihan. Istilahnya macam-macam. Kalau Sa'adi sendiri sebaik sahaja, kalau saya boleh sebut sikit, sebaik sahaja Tun meletak jawatan tanpa konsult sesiapa, sebaik sahaja Tun biarkan Datuk Seri Wan Aziza, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng dan Mat Sami pergi tunggu di depan rumah dia pagi-pagi. Sebaik sahaja itu semua berlaku. Ya, teruskan Ustaz. Selepas berlaku. Dan sebenarnya itu juga ada penjelasannya kenapa itu berlaku. Tak apa, selepas itu kita membuat keputusan, apa keadaan sekalipun kita mesti mengambil semula kerajaan ini. Kita tidak boleh menjadikan cerita mengambil, istilah Sa'adi, tebuk atap. Kaedah mengambil kerajaan melalui tebuk atap, melalui perundingan dan pembelian wakil-wakil rakyat ini tidak boleh kita benarkan. Kerana kita akan mematikan demokrasi dan mematikan minat orang untuk memilih itu pada masa-masa yang akan datang. Latar belakangnya Ustaz Salman sebut, saya ingat ketika buat program dengan Pro Media Tajrid juga, kata kemenangan Pakatan Harapan ditunggang oleh semua pihak. Betul Ustaz Salman? Betul? Ustaz Salman juga pernah sebut benda ditunggang oleh semua pihak. Jadi secara umumnya dalam masa 3 tahun Pakatan Harapan, setahun sebelum menjadi kerajaan, dan pada waktu itu sudah tentu kita akan berdepan dengan kita baru nak melalui proses ta'aruf dan sebagainya, dan kita baru nak terbiasa dan sebagainya. Tiba-tiba di celah itu telah dibuat satu duluan yang tidak baik, mengambil kerajaan melalui tebuk atap. Lalu kita buat keputusan pada bulan Mac bahawasanya apa keadaan sekalipun, usaha untuk mengembalikan mandat rakyat ini mesti dimulakan, dan Amanah berpegang di situ. Kemudian dalam Pakatan Harapan telah memberi dua option. Optionnya adalah sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Mukhris, dan ternyata itu tidak capai kepada jumlah dan angkanya. Maka ada option yang kedua. Option yang kedua itu ialah dengan Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri. Lalu Amanah nak bermula dengan cuba melihat kepada option yang kedua. Itu. Jadi Amanah dia bukan isu kita bersama dengan DAP dan sebagainya. Keputusan itu adalah keputusan Pakatan Harapan. Sama ada kita nak pergi kepada option yang pertama dan tak boleh,
Dan tak boleh tu ya, apa yang berlaku dalam perundingan, kawan ni tolak, kawan ni tak boleh terima, itu biasa dalam perundingan. Kita cuba nak berpindah kepada option yang kedua. Dan option yang kedua itu nampaknya juga tidak disenangi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau dan juga PKR. Okey. Seterusnya apa dia? Seterusnya kalau kita tengok kenyataan kesemua pihak, akhirnya kita tetap akan balik, kecuali Tun Mahathir, kita akan kembali kepada meja rundingan untuk melihat kepada kenyataan mengembalikan mandat rakyat. Kalau tak, kalau boleh segera, kenapa kita nak tangguh? Itu mungkin yang kita letakkan. Kalau boleh buat segera, kenapa kita nak tangguh sampai kepada pilihan raya yang ke-15? Kerana kita tahu secara angkanya memang tak cukup. Angkanya memang PN tak cukup. Jadi saya ada banyak soalan sebenarnya bila masuk bab ni, terutamanya tentang keabsahan tebuk atap ataupun kelalaian sendiri. Banyak soalan tapi waktu mungkin tak mengizinkan kita tahap lebih daripada sejam bersiaran. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ridwan, bersama-sama kongsi sudut pandang daripada Amanah, sebab Amanah ni terdedah kepada terlalu banyak fitnah, kritik, tribulasi, terutamanya daripada masyarakat Melayu. So saya harap sedikit sebanyak jawapan Ustaz ni mungkin boleh membuka minda orang yang mendengar dan juga menjawab beberapa persoalan yang berlegar-legar. Saya doakan yang terbaik untuk kejayaan politik Ustaz, insya-Allah di masa hadapan. Saya tak nak doakan Amanah dapat balik, PH dapat balik kerajaan. Saya tak tahu mana lebih baik, PN ataupun PH, wallahu a'lam. Tetapi Ustaz, saya doakan kejayaan politik yang lebih baik. Insya-Allah, doakan. Terima kasih juga pada Dr. Terima kasih.